Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Umairah binti Ibrahim dan saya merupakan bekas pelajar SMK Pekan Nenas. Saya ambil SPM pada tahun 2019 dan sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Okey, so saya akan berkongsikan sedikit tentang pengalaman saya selepas SPM. Biasanya selepas SPM, pelajar-pelajar akan terus pergi mencari kerja sambilan kan. Tapi berbeza dengan saya tak terus bekerja selepas SPM atas beberapa faktor peribadi. Jadi saya cuba untuk menggunakan masa yang ada untuk mencari maklumat tentang hala tuju selepas SPM. Contohnya, apa pilihan yang saya ada untuk saya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Jadi ada beberapa option dekat sini. Contohnya seperti diploma, matrikulasi, A-level, asasi, STPM dan sebagainya. Kemudian bila saya dah dapat tahu tentang beberapa pilihan hala tuju selepas SPM yang saya ada, saya cuba kecilkan skop tersebut dengan memilih 2 hingga 3 pilihan yang saya rasa bersesuaian dengan situasi saya. Pada masa tu saya memilih 3 yang saya rasa paling bersesuaian lah dengan situasi saya. Yang pertama adalah asasi, kedua ialah STPM dan ketiga adalah matrikulasi. Kemudian saya teruskan pula dengan mencari maklumat tentang apa subjek ataupun perkara yang saya akan belajar berdasarkan 3 pilihan tersebut. Contohnya STPM, saya cari maklumat tentang subjek saya akan belajar, berapa kos dia, kos pengajiannya, apa perkara yang saya akan bakal lalui. Begitu juga dengan matrikulasi dan asasi. Jadi sampailah satu tempoh tu tiba masanya untuk permohonan UPU. Jadi dalam permohonan UPU tu, pada masa tersebut saya mohon 3 hala tuju tersebutlah. Pertamanya asasi, matrikulasi. STPM saya tak mohon. STPM masa tu dapat secara automatik. Okay, bila permohonan UPU telah pun dibuat dan disubmit, dihantar, sampailah beberapa tempoh kemudian tibalah keputusan permohonan UPU tersebut. Jadi nak dijadikan cerita, saya mendapat tawaran dalam program matrikulasi Science Stream dalam tempoh setahun. Jadi kemudian bila dapat keputusan tu kan kita diberi tempoh dalam seminggu kalau tak silap saya untuk buat keputusan sama ada kita nak terima atau tidak kan. Jadi berdasarkan tempoh seminggu tersebut, saya cubalah fikir dengan sebaiknya sama ada saya nak sambung dalam matrikulasi atau tidak. Memandangkan program ini pun setahun dan science stream, pada masa tersebut saya fikir macam okey, ini adalah peluang untuk saya pergi fast track lah kan. Tapi selepas mempertimbangkan beberapa sebab secara peribadi, saya membuat keputusan untuk menolak tawaran tersebut dan memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Dan masa tu tawarannya pun kena cek dekat website sama ada saya dapat tawaran tu atau tidak. Alhamdulillah saya dapat tawaran tersebut dan sekarang ni lah saya sedang menjalani semester 2. Okey, jadi dah habis bahagian tu. Sekarang ni kita akan sambung kepada saya nak menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang awak boleh dapat sekiranya ada yang berhasrat untuk menyambung pelajaran dalam STPM. Jadi berikut adalah beberapa kebaikan yang awak boleh dapat sekiranya awak melanjutkan pelajaran dalam STPM. Okey, kelebihan yang pertama bila awak sambung STPM ni adalah berkenaan dengan yuran pengajiannya. Saya boleh katakan yuran pengajiannya agak murah berbanding dengan yuran untuk hal tujuan lain, contohnya seperti diploma dan sebagainya. Yuran dia lebih kurang macam yuran sekiranya masuk sekolah menengah. Cuma mungkin akan sedikit mahal sahaja untuk beli baju koko dan sebagainya. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang keduanya adalah sijil STPM ni setaraf dengan sijil diploma. Dia setaraf diploma lah, maksudnya bila awak dah habis STPM nanti, awak boleh terus melangkah ke peringkat ijazah. Tempoh pengajiannya pun sebenarnya singkat saja, 1.5 tahun. Tapi berbanding dengan saya, macam situasi saya sekarang, kita sedang berada dalam keadaan pandemik COVID-19 kan. Jadi tempoh pengajian tu macam dilanjutkan kepada 2 tahun. Tapi tak banyak beza pun, cuma tambah dalam setengah tahun lagi kan. Jadi
boleh dikatakan tempoh pengajiannya agak singkat berbanding dengan mungkin diploma. Diploma boleh ambil masa sehingga 3 tahun. Jadi kepada siapa yang rasa macam nak cepat, nak fast track, STPM adalah salah satu hala tuju yang awak boleh pilih. Kemudian berkenaan dengan kelebihan dari segi peperiksaan. Dalam STPM ni memandangkan tempoh pengajian kita adalah 1 tahun setengah. Jadi kita ada 3 semester. Semester 1, 2 dan 3. Dalam setiap penghujung semester 1, 2 dan 3 itu kita akan menduduki peperiksaan berdasarkan bilangan subjek yang kita ambil lah. Jadi sekarang ni situasinya sekiranya dalam semester 1 keputusan peperiksaan itu kita macam kurang memuaskan. Kita rasa macam okey kita dapat B tapi kita nak dapat A. Ataupun mungkin kita gagal dalam salah satu subjek tersebut, kita boleh memilih untuk mengulang. Contohnya nanti bila akhir semester 3 tu awak boleh memilih untuk mengulang subjek mana yang awak rasa awak nak ulang. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesempatan lah kepada mereka yang rasa macam nak mencantikkan lagi keputusan. Itu adalah salah satu kebaikannya. Kemudian kita akan teruskan pula dan kelebihan seterusnya iaitu beasiswa. Okey, bagi kepada mereka yang dapat keputusan yang baik dalam STPM nanti, insya-Allah sekiranya kita memohon untuk pemilikan beasiswa, insya-Allah akan diberikan sekiranya keputusan kita dapat adalah keputusan yang cemerlang dan baik. Dan bagi mereka yang mungkin ada yang bercita-cita nak pergi sambung belajar ke luar negara, STPM merupakan salah satu hala tuju yang awak boleh ambil untuk pergi sambung belajar ke luar negara kerana sijilnya mempunyai pengiktirafan hampir di seluruh dunia. Tapi bergantunglah kepada college ataupun universiti yang awak nak pergi tu. Jadi pasal tu bagi mereka yang berminat kena cari maklumat terperinci lah tentang universiti yang menerima sijil STPM di luar negara. Kemudian kita akan teruskan dengan kelebihan dari segi kelas muat. Untuk dalam tempoh pengajian STPM ni akan ada guru yang disediakan untuk membimbing kita tentang bagaimana kita nak dapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan muat. Seperti yang umum mengetahui, peperiksaan muat tu diperlukan untuk menyambung pelajaran seperti dalam ijazah. Jadi bagi mereka yang mungkin rasa macam risau macam mana nak asah kemahiran dalam speaking, listening, reading and writing, jangan risau, dalam STPM ni ada sediakan kelas khas untuk pengajian subjek muat tu. Maksudnya pelajar-pelajar boleh bersedialah untuk menghadapi peperiksaan muat. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itulah kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat sekiranya kita sambung pelajaran dalam STPM. Dan berdasarkan pengalaman yang saya dapat sekarang ni, alhamdulillah STPM adalah suatu peluang yang baik. Dan saya boleh jamin sekiranya awak sambung dalam STPM, banyak pengalaman, kemahiran, pengetahuan yang awak boleh dapat sebenarnya. Jadi seterusnya adalah berkenaan dengan pembelajaran secara atas talian ODL. Berdasarkan pengalaman sendiri dan saya rasa pelajar-pelajar lain pun boleh macam kaitkan jugalah sebenarnya ODL ni tidaklah mudah. Kerana banyak cabaran yang kita akan dapat bila kita belajar secara atas talian. Contohnya seperti susah nak fokus, mungkin dari segi teknologi, kemudahan teknologi. Contohnya tak semua orang ada kemudahan laptop untuk tempoh pembelajaran secara atas talian ni. Kemudian dari segi capaian internet, mungkin line macam tak kuat, so nak dapat apa yang cikgu sampaikan terutamanya ketika Google Meet berlangsung adalah agak sukar. Jadi mungkin ada juga masalah seperti bunyi. Macam sekarang ni boleh dengar bunyi agak bising, kadang-kadang kita dengar macam bunyi orang bercakap, ataupun mungkin masa belajar tu dengar bunyi orang tengah bertukang ataupun kenderaan yang lalu depan rumah dan sebagainya. Jadi bila nak fokus tu agak susah, yang menyebabkan bila kita belajar secara atas talian ni, kefahaman kita tentang sesuatu perkara tu mungkin agak sukar untuk dicapai. Walaupun sebenarnya kita boleh tanya dengan tenaga pengajar kan tentang persoalan yang mungkin kita macam keliru, pelik kan dan sebagainya, tapi sejujurnya pengalaman tu adalah berbeza dengan pengalaman sekiranya kita belajar secara bersemuka.
Jadi itu adalah merupakan cabaran yang kita dapatlah. Tips yang saya boleh bagi untuk menghadapi cabaran ketika pembelajaran secara online ni adalah untuk berdisiplin. Walaupun saya sebenarnya sedang struggle juga untuk membiasakan diri dengan pembelajaran secara online, tapi saya rasa inisiatif yang paling berkesan adalah untuk berdisiplin. Contoh yang saya boleh bagi adalah sekiranya kelas start pukul 8, kalau boleh bersedialah awal, seperti dah siap mandi ataupun dah sediakan peralatan, buku semua yang kita perlukan. Kemudian duduk tegak untuk bersedia agar pembelajaran tu boleh berjalan secara lancar. Kemudian cara yang seterusnya adalah untuk jangan menangguh kerja. Berdasarkan pengalaman sendiri, kalau boleh janganlah tangguh kerja. Kalau dapat apa-apa tugasan, jangan tangguh, sebab nanti kita akan stres, sebab banyak kan yang perlu disiapkan. Dapat je sesuatu tugasan tu, terus buat on the spot. Terus tanya kepada tenaga pengajar kita tentang macam mana nak siapkan dan sebagainya kalau kita keliru lah kan. Jadi itu adalah salah satu cara yang berkesan lah bagi saya sebenarnya. Kemudian alternatif lain yang boleh diambil adalah untuk sentiasa bertanya. Bila pembelajaran secara online ni, salah satu kesukaran kita mungkin hadapi adalah kita rasa segan nak bertanya kan, dengan cikgu. Kita rasa macam segannya nak tanya, mungkin kita macam ganggu masa dia ke apa. Tapi tips saya adalah jangan malu untuk bertanya, sebab malu bertanya sesat jalan kan. Okay, so kalau macam tak faham apa-apa, terus je tanya. Sebab pembelajaran secara online ni boleh dikatakan tempohnya agak cepat tau. Kalau kita macam terleka, macam tiba-tiba dah seminggu, dan kemudian mungkin kita akan kurang faham tentang apa yang kita dah belajar. Jadi itu adalah antara tips yang saya boleh bagilah untuk menghadapi cabaran ketika ODL. Kepada para pelajar lepasan SPM ataupun bagi mereka yang kini sedang berada dalam peringkat sekolah menengah dan mungkin terfikir tentang apa hala tuju mereka sebenarnya nanti selepas SPM, apa yang saya boleh katakan adalah percayalah dengan kemampuan awak. Always try your best in everything that you are doing right now. Yakin dengan diri awak yang awak boleh hadapi segala cabaran yang akan datang nanti. Sentiasa be positif. Dan bagi mereka yang lepasan SPM nanti, whatever result UPU yang awak dapat nanti, percayalah itu adalah salah satu hala tuju yang mungkin terbaik untuk diri awak, ataupun cubalah untuk buat pilihan yang sebaiknya. Sebab bila kita bercakap tentang masa depan, kita perlu rangka dengan sebaiknya kan. Mungkin apa yang kita akan hadapi pada masa depan tidak mengikut perancangan kita pada masa ini, tapi percayalah ada hikmah di sebaliknya. Everything that you are doing right now is for your future, and sentiasa sediakan plan A, plan B dan plan C agar awak sentiasa bersedia untuk menghadapi segala cabaran yang awak akan hadapi pada masa depan nanti. Dan bagi mereka yang akan menerima keputusan UPU pada masa yang terdekat ni, apa yang saya boleh katakan adalah keputusan yang awak dapat nanti mungkin adalah hala tujuan terbaik buat diri awak. Dan sebenarnya mungkin sekarang awak tak nampak hikmahnya, tapi pada masa depan percayalah cakap saya, awak akan nampak hikmahnya berdasarkan pilihan yang awak buat sekarang. Jadi bila awak dah dapat keputusan tu nanti, buatlah pilihan sebaiknya, cuba pertimbangkan segala perkara dengan sebaiknya. Dan bila bermulanya perjalanan awak nanti dalam tempoh pengajian yang seterusnya, starting it may be easy, but to continue the process may be hard. So janganlah berputus asa, always be positive in yourself and percaya dalam diri awak. Jadi apa yang saya dah kongsikan tadi juga adalah sebahagian daripada nasihat untuk diri saya jugalah. Jadi apa yang pasti, where you are a year from now is actually a reflection of the choices that you choose to make right now. Saya doakan semoga segala urusan dipermudahkan, terutamanya bagi para lepasan SPM. Semoga keputusan UPU yang awak dapat nanti adalah keputusan yang memang awak idamkan, dan semoga awak dapat menyambung pelajaran dalam bidang yang awak betul-betul minat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Wun dan pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman, walaupun sebenarnya baru 1 tahun setengah lepas SPM. Tapi semoga segala urusan kita semua akan dipermudahkan, insyaAllah. I wish all the best to everyone who is watching this video.
Itu sahaja daripada saya. Saya harap agar perkongsian saya tadi dapat memberikan manfaat kepada yang menonton video ni. Terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.